من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Surah menjadi surah dan imam Bilal, para asatizah, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, kesyukuran terafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana yang izin dan kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita tidak lupa untuk memastikan bahawa amalan-amalan yang kita laksanakan itu benar-benar menepati syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sedia maklum bahawa sesungguhnya syarat penerimaan amal itu, di mana yang telah banyak dibicarakan oleh alim ulama, dia ada dua perkara, kan? Yang pertamanya ikhlas, yang keduanya mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu kita semua maklumi bahawa seseorang itu kalau nak pastikan amalannya, ibadahnya, kerjanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia hendaklah memenuhi syarat yang pertama, iaitu ikhlas. Satu perkara yang dibahaskan oleh ulama dengan panjang lebar. Amat sukar untuk kita mengikhlaskan diri. Tidak ada dalam hati kita, tidak ada dalam jiwa kita, tidak ada dalam niat kita, kecuali kerana Allah Subhanahu wa taala. Banyak sangat cabang-cabang pemikiran kita yang menyebabkan sukar untuk kita memperbaiki keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkemungkinan langkah kita pertama itu ikhlas, tetapi akhirnya kita tidak ikhlas. Banyaklah dalam menuntut ilmu pun begitu juga. Kalau kita menuntut ilmu kerana ilmu, kata ulama, maka ia tidak dinamakan ikhlas. Tapi kita menuntut ilmu untuk menghilangkan kejahilan pada diri kita, pada masyarakat, maka itu juga salah satu daripada tanda-tanda keikhlasan dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, kata ulama, mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti, mencontohi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga payah, ini juga sukar, kerana mungkin banyak perkara-perkara yang kita tidak pasti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Apakah sifat-sifat ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nak pula zaman sekarang ni banyak dakwaan-dakwaan yang mendakwa itu yang sunnah, ini yang sunnah. Itulah dia sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang lagi pula mendakwa inilah sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga jadi keliru. Banyak sangat perbezaannya, banyak sangat pertentangannya, padahal kita inginkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita mengikhlaskan diri, insya-Allah moga-moga kita dibuka jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hak itu hak, yang benar itu benar, dan yang batil itu adalah perkara yang batil, insya-Allah. Hadirin dan hadirat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum ini kita membicarakan tentang muqaddimah Imam Muslim rahimahullah. Sebelum kita masuk kepada Kitabul Adab dalam Sahih Muslim, kita membicarakan tentang perkara-perkara yang menjadi tuntutan dalam kita bermuamalah, berurusan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah bicarakan dengan panjang lebar tentang betapa besarnya, betapa hebatnya dosa orang yang berdusta. Kita dah bagi contoh bagaimana sifat orang yang berdusta.
Dia mendakwa bahawa itu adalah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal ia hanyalah ciptaan manusia, adalah kata-kata yang dicipta oleh manusia biasa, tetapi disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua ini dinamakan sebagai pendustaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita bicarakan dengan panjang lebar. Antara yang kedua, kata Imam Muslim rahimahullah, ataupun perkara yang seterusnya, babu an-nahi anil hadis bi kulli ma sami', ya, larangan, tegahan untuk kita berbicara, untuk kita menyampaikan, untuk kita bercakap bi kulli ma sami', dengan setiap yang kita dengar. Itu bukan cara orang yang beriman. Itu bukan kaedah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang kita dengar tanpa ditapis, maka semua kita akan sampaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diwakil oleh Imam Muslim rahimahullah dalam muqaddimahnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami', atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdul Rahman ibn Sakhar, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apabila banyak dia meriwayatkan hadis, maka banyaklah musuh-musuh Islam cuba untuk merendah-rendahkan martabat Abu Hurairah, agar banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbuang dengan sebab pribadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i kadhiba, cukuplah bagi seseorang itu dianggap sebagai dusta. Kafa bil mar'i kadhiban, cukuplah bagi seseorang itu dianggap pendusta, penipu. Dalam satu riwayat yang lain, kafa bil mar'i ithma, cukup bagi seseorang itu mendapat dosa. An yuhaddis, kalau dia berbicara, bi kulli ma sami', setiap yang dia dengar. Ya. Dia berbicara, dia menyampaikan apa saja yang dia dengar. Kerana kebiasaan kita dengar semua benda. Yang benar pun kita dengar, yang tak benar pun kita dengar, fitnah pun kita dengar, umpatan kepada orang pun kita dengar, penghinaan kepada orang pun kita dengar, pujian kepada orang pun kita dengar, pujian kepada ulama-ulama muktabar pun kita dengar, kejian kepada ulama-ulama muktabar pun kita dengar. Maka kita terus menyampaikan, kafa bil mar'i isma, kafa bil mar'i kadhiba, cukuplah bagi dia akan mendapat dosa, cukup baginya untuk mendapat dianggap sebagai dusta. Ya, kita mungkin kurang dengar, zaman sekarang ni kita kurang dengar, tapi kita banyak membaca, banyak yang sampai kepada kita. Bukan sahaja hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah berita-berita yang lain, berita keburukan ulama itu dan ulama ini, kan? Berita tentang bahawa sesungguhnya sejarah itu dan sejarah ini. Kalau zaman dulu berita-berita tentang kehinaan dan keburukan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sekarang ini banyak kita dengar tentang ulama-ulama yang besar, ulama-ulama muktabar dihina. Tanpa kita usul periksa, maka kita pun percaya, kafa bil mar'i kadhiba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah bagi dia akan mendapat dosa kalau disampaikan setiap yang dia dapat. Banyak perkara yang kita dapat, di mana yang kita bicarakan bahawa dengan semangat yang kita ada, kita berusaha untuk menyampaikan sesuatu, kan? Kita berusaha untuk supaya orang lain tahu apa yang kita tahu. Tetapi tak cukup dengan itu. Itu bukan kaedah yang digariskan oleh Islam. Kerana agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah agama yang bersistem. Dia bukan agama yang cacat merupa. Itu di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Malik radhiyallahu anhu. Kata Imam Malik radhiyallahu anhu, "I'lam annahu laysa yaslamu rajulun haddatha bi kulli ma sami' wa la yakunu imaman abada wa huwa yuhaddithu bi kulli ma sami'." Atau kama qala rahimahullah. Kata Imam Malik rahimahullah,
seorang imam yang kita maklumi, kan, yang disandarkan kepadanya mazhab Maliki, imam ahli hadis, imam Darul Hijrah, yang tidak pernah keluar daripada bumi Madinah Munawwarah, Imam Malik rahimahullah, yang banyak kelebihan yang mengatakan bahawa ketahuilah, sesungguhnya laisa, tidak akan selamat jika seorang lelaki, jika seseorang itu berbicara dengan setiap apa yang dia dengar. Ya, tak boleh kita nak sibuk sembang semua yang kita dengar. Kita nak sampaikan apa yang kita baca. Ya, banyak buku-buku yang diterbitkan, surat khabar yang ada. Ya. Wala yakunu imaman, kata Imam Malik, dan dia tidak akan jadi seorang imam, dia tidak akan jadi seorang pemimpin, dia tidak akan jadi seorang yang diikuti abadan, selama-lamanya. Wa huwa yuhaddithu bi kulli ma sami', dalam keadaan dia menyampaikan semua yang dia dengar. Itu bukan tanda-tanda seseorang itu yang boleh kita ikuti. Kalau kita lihat seseorang yang gemar menyampaikan semua yang dia dengar, semua yang sampai kepada kita nak disampaikan tanpa diperiksa, maka mengikut pandangan Imam Malik rahimahullah, orang ini bukannya orang yang boleh diikuti. Dia tidak layak untuk menjadi pemimpin, dia tidak layak untuk dipegang pandangannya, dan tidak layak untuk diambil pendapatnya, kerana sifatnya adalah sifat orang-orang yang bukannya orang-orang yang adil, bukan orang-orang yang siqah. Ya, itu pandangan Imam Malik rahimahullah. Kata seorang ulama, Abdul Rahman Ibn Mahdi rahimahullah, juga seorang alim yang banyak, yang zuhud, Ibn Mahdi rahimahullah, seorang yang hafiz thiqah, katanya, la yakunu rajulun imaman yuqtada bih hatta yumsika an ba'di ma sami', atau kama qala rahimahullah. Tidak akan menjadi seseorang itu seorang imam yang boleh diikuti hatta, sehinggalah dia menahan sebahagian yang dia dengar. Ya, dia menahan, dia tak menyampaikan semua yang dia dapat, dia tak menyebarkan semua yang didengar. Begitu pandangan kebanyakan ulama berkenaan dengan kalau kita menyampaikan semua yang kita dengar. Dan akhirnya berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, ma anta bimuhaddithin qauman hadithan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnatan, atau kama qala radhiyallahu anhu. Dan tidaklah kamu berbicara terhadap sesuatu kaum, sesuatu perbicaraan, sesuatu perkara, sesuatu urusan yang tidak sampai kepada akal-akal mereka, kecuali akan berlaku pada sebahagian mereka itu fitnah pada agama mereka. Ya, tak semua benda boleh kita sampaikan, tak semua perkara boleh kita sampaikan. Ya, yang kita dapat kadang-kadang kita je. Ya, di mana yang berlaku pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia sedang menunggang bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pun lupa namanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya fulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tu, wahai fulan. Kata sahabat tu, labbaika wa sa'daik ya Rasulullah, aku menyahut panggilanmu ya Rasulullah. Kemudian Nabi pun diam, jalan lagi. Nabi berkata, ya fulan, wahai fulan. Kemudian Nabi pun kata, tahukah kamu hak Allah ke atas hamba? Allah wa rasuluhu a'lam, kata sahabat. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Allah ke atas hamba adalah hamba itu mesti menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Allah yang mesti dipenuhi oleh seorang hamba. Kemudian jalan lagi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabatnya, ya fulan. Kata dia, labbaik ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, tahukah kamu hak hamba ke atas Allah? Hak hamba ke atas Allah. Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak hamba ke atas Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengazabkan hamba-hambanya yang melaksanakannya.
yakni menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar. Apa kata sahabat itu perkara yang baik ya Rasulullah. Bolehkah aku sampaikan kepada seluruh manusia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan, hatta sehingga manusia itu tidak akan bermalas-malas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia banyak perkara-perkara yang sebenarnya memerlukan kepada kita untuk kita memahami, untuk kita mengikut huraian para ulama. Sebab ulama-ulama ini kalau berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bukan membaca satu hadis, tetapi mereka memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada kumpulan-kumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berkemungkinan memahami hadis hanya berdasarkan satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, contohnya kita baca, kita buka Jami' Tirmizi, kita membaca bahawa Aisyah radhiyallahu anha berkata, kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan dengan satu selipar, contoh. Ya, dia pernah berjalan dengan satu selipar. Dia tak pakai sepasang. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak pakai sepasang, pakai sebelah saja. Kalau kita semata-mata membaca, kita semata-mata mengambil terjemahan, kita tidak memahami pandangan ulama, maka kita pun kata pakai selipar sebelah tu tak salah. Ya, berjalan dengan selipar sebelah tu tak salah. Ya, padahal dia bertentangan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada seseorang memakai sebelah selipar. Ya, kalau kita tidak memahami huraian ulama, kalau kita tidak mendalami pandangan ulama, maka kita tidak akan memahami banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kelihatan seolah-olah ia bertentangan, tetapi dihuraikan yang lebih baik oleh para ulama yang utama. Hadirin dan hadirat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itulah perkara-perkara yang berkenaan dengan disiplin ataupun kaedah-kaedah dalam kita berurusan ataupun berinteraksi ataupun bermuamalah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita cuba untuk mengambil beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan adab dalam bab yang kedua yang akan kita baca, iaitu bab karahati tasmiyah bi asma'il qabihah wa bi nafi' wa nahwi, atau kama qala Imam Nawawi rahimahullah. Imam Muslim rahimahullah membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang bab makruh, bab larangan menamakan dengan nama-nama yang buruk, dengan nama-nama yang tidak disukai, seumpama Nafi' dan sebagainya. Imam Muslim rahimahullah membawa beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan nama-nama yang tidak digemari ataupun yang makruh untuk kita gunakan nama-nama sedemikian. Antaranya Imam Muslim rahimahullah membawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanadnya daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu. An Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu qala: nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusammi raqiqana bi arba'ati asma' aflah wa rabah wa yasar wa nafi', atau kama qala radhiyallahu anhu. Kata Imam Muslim rahimahullah dengan hadis yang dibawa daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur. Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk daripada golongan Ansar radhiyallahu anhu. Pernah satu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak mengutuskan satu kumpulan, ya,
mungkin sebagai ialah kumpulan untuk menyelidik ataupun mengintip begitu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menunggu para sahabatnya yang sanggup. Datang seorang budak, ghulam, maka dilepaskan, diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan bahawa Samurah bin Jundub pun datang. Dia juga nak menawarkan dirinya, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak. Nabi tak bagi Samurah bin Jundub sallallahu alaihi wasallam, mungkin dengan sebab dia masih kecil atau sebagainya. Maka kata Samurah bin Jundub, "Ya Rasulullah, bagaimana Tuhan mengizinkan dia dan Tuhan menolak saya? Kalau aku bergusti dengan dia," kata Samurah, "nescaya aku yang menang," kata Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Silakan, gustilah, ya, gaduh, kalau gaduh, tunjukkanlah kekuatan." Maka mereka berdua pun mungkin berlawan, mungkin menunjukkan kekuatan, maka menanglah Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya untuk turut serta dalam kumpulan yang diutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah di antara perkara-perkara yang berkenaan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan bahawa Samurah bin Jundub ini meninggal dunia akibat terjatuh di dalam bekas yang menggelegak air padanya. Dia terjatuh di dalam itu, maka akhirnya dia pun meninggal dunia. Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Kata Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, "Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami ditegak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusammi, untuk kami namakan raqiqana, anak-anak kami, orang yang bersama-sama dengan kami, dengan 4 nama. Apa dia? Aflah. Maka kalaulah kita ada berniat untuk menamakan anak kita Aflah, dia adalah nama-nama yang makruh, taklah sampai kepada haram. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dia tidaklah sampai kepada haram, ia adalah makruh, karahah tanzih, ia adalah makruh. Ataupun Rabah, ya, ataupun Yasar, ataupun Nafi'. Ini nama-nama yang ditegak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk menamakan anak-anak mereka. Ya, Aflah ini kalau kita lihat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayunya bermaksud Aflah ini berjaya. Kenapa tak boleh? Ya. Rabah ini yang sentiasa untung. Yasar yang sentiasa mudah. Nafi' yang sentiasa memberi manfaat. Ya. Dia mungkin ada beberapa perkara yang terlalu, kalau kita melihat pandangan ulama, dia seolah-olah dia terlalu berlebihan dalam memuji. Ini anak ni mesti sentiasa untung, tiba-tiba dia rugi, kan? Maka nama itu begitulah lebih kurang. Saya pun agak sukar untuk menceritakan tentang sebab kenapa nama-nama ini dilarang. Banyak lagi nama-nama yang lain, ya. Dan ulama pun libasya'atil jawab, berkemungkinan katanya, kata Imam Nawawi rahimahullah, menyebabkan orang akan bergantung harap kepadanya. Dinamakan sebagai apa tu, bertenung nasib dengan. Disebabkan namanya Rabah, kalau dia masuk ke kedai ini, insya-Allah kita untung. Disebabkan namanya Nafi', kalau dia bersama-sama dengan kita, insya-Allah kita akan mendapat manfaat. Itu di antara yang dinyatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, di antara sebab-sebabnya kenapa tidak dibenarkan nama-nama sedemikian. Dalam satu riwayat yang lain, Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, juga sahabat yang sama, menyatakan bahawa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusammi ulamak, jangan kamu namakan anak-anakmu dengan Rabah.
tidak juga Yasar, dan juga tidak Aflah, dan juga tidak Nafi'. Ya, Nafi' pun jangan kita namakan. Walaupun kita maklumi bahawa di sana terdapat seorang perawi yang siqah yang bernama Nafi' Maula Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, ada seorang perawi yang amat siqah. Dalam satu riwayat yang lain, Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul kalami ila Allah arba'. 4 perkataan yang Allah suka itu ada 4, ya. Perkataan-perkataan yang paling disukai oleh Allah itu 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada 4 ungkapan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadurruka bi ayyihinna bada'. Tidak membawa mudarat, tak jadi apa-apa kalau mana-mana pun kamu mulakan. Kita nak mulakan dengan Allah Akbar pun tak ada masalah. Allahu Akbar, walhamdulillah, subhanallah, wala ilaha illallah. Tak apa, tak kisah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadurruk, tidak menjadi mudarat ke atas kamu dengan mana satu pun kamu mulakan. Ini dia 4 perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping hadis-hadis yang lain. Wala tusammiyanna ghulamak, dan jangan sekali-kali, itu satu takkid, satu penegasan. La tusammiyanna, jangan sekali-kali kamu menamakan anakmu dengan Yasar, Rabah, ditambah satu lagi Najih, Najihan, wala Aflah, dan juga tidak Aflah. Ya, Aflah pun sama. Fa innaka taqulu athummahu fala yakunu fayaqulu la innama hunna arba' fala tazidunna alayhi. Ia hanya 4, kata Nabi, dan jangan kamu tambah lebih daripada itu. Ya, dalam satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tetapi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yanha an yusammiya bi Ya'la wa bi Barakah wa bi Aflah wa bi Yasar wa bi Nafi' wa bi nahwi zalik, thumma ra'aituhu sakata ba'du anha falam yaqul shay'a, thumma qubila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yanha an zalik, thumma arada Umar an yanha an zalik, thumma tarakahu, atau kama qala radhiyallahu anhu. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbangsa Ansar, golongan Ansar. Golongan Ansar ini ada kedudukan istimewa dalam agama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbul ansari minal iman. Sayang dan kasihkan Ansar itu adalah tanda-tanda iman. Ya, sebab itu walaupun kita rasa apa ada pada bangsa, tetapi bangsa Arab itu memang ada kelebihan. Tak ada kita perlu kasih kepada bangsa-bangsa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan. Ansar, ya, malah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, bukan semata-mata Ansar, malah rumah-rumah dalam Ansar pun Nabi pernah membuat peringkat-peringkat yang tertinggi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya, dar yang paling baik daripada golongan Ansar adalah dar fulan bin fulan, kemudian dar bin fulan bin fulan. Ya, itu kelebihan kelompok Ansar yang dimiliki oleh mereka kerana usaha serta sumbangan mereka dalam membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi yang paling banyak di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahawa dia turut serta bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 19 peperangan. Nabi berperang berapa kali? 21 peperangan. Dan dia, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sempat berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 19 peperangan. Tidak termasuk Badar dan Uhud sebab dihalang oleh bapanya Abdullah yang juga seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
apabila wafatnya, apabila syahidnya Abdullah dalam peperangan Uhud, maka sejak daripada itu Jabir bin Abdillah tidak pernah terlepas daripada turut serta bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan-peperangan. Ya. Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi yang faqih. Kita maklumi, kita faham bahawa tak semua sahabat Nabi itu faqih. Ya. Pernah diceritakan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis. Tetapi tak semestinya Abu Hurairah seorang yang faqih, kerana dia hanya sempat bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya selama 3 tahun. Dan dia didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar hafalannya tidak pernah luput. Jabir bin Abdillah pada akhir usianya, tabi'in, orang tabi'in, para tabi'in yang sempat melihat Jabir bin Abdillah, dia kalau kita membaca kisah-kisah para sahabat, kalau kita membaca sifat-sifat yang diberikan oleh tabi'in kepada para sahabat, mereka kadang-kadang para tabi'in ini yang menjadi murid-murid para sahabat, kadang-kadang mereka menyifatkan para sahabat itu sampai kepada sifat-sifat tubuh badan. Bukan hanya sifat ilmu, malah sifat tubuh badan. Antaranya kata Qatadah, dia berkata rahimahullah, ja'ana Jabir, datang kepada kami Jabir bin Abdillah, waqad usiba basar, dalam keadaan penglihatannya sudah hilang. Banyak sahabat yang pada akhir usianya penglihatannya sudah tiada. Ya, Abdullah bin Umar, ramai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pada akhir usianya penglihatannya hilang. Waqad massa ra'sahu wa lihyatuhu bi syai'in min as-sufrah, janggut dan juga rambutnya diwarnakan dengan warna kuning. Ya, mungkin kuning, mungkin warna inai, kuning kemerah-merahan. Ya, sebab sejak yang saya baca, kebanyakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka yang mewarnakan rambut mereka ataupun janggut mereka, kebanyakannya akan disebut. Ya, yang sahabat ini mewarnakan janggutnya dengan warna merah, sahabat ini tidak mewarnakan janggutnya. Ya, seolah-olah dia merupakan satu kelebihan di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan bahawa Jabir bin Abdillah antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir wafat di Madinah Munawwarah. Apa kata Jabir bin Abdillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menegah, hendak melarang daripada dinamakan seseorang dengan Ya'la. Nabi nak larang, Nabi nak tegah, Nabi nak halang daripada diberikan nama kepada seorang itu dengan nama Ya'la ataupun dengan nama Barakah. Ya, ini nama orang. Kalau kita letak kedai nama Barakah tu lain, itu kedai, itu bukan orang. Ya. Ataupun Aflah, Yasar dan Nafi' dan sebagainya. Thumma ra'aituhu sakata ba'du anha, tapi aku lihat, kata Jabir, Nabi mendiamkannya. Falam yaqul syai'an, Nabi tak kata apa-apa. Ya, itu sebabnya ulama menyatakan bahawa ia makruh. Nabi nak jelaskan lagi, tetapi Nabi tak jelaskan. Nabi tak sebut dah. Thumma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun wafat, walam yanha an zalik, dan Nabi tidak menegahnya. Thumma arada Umar radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Al-Khattab pula mahu menghalang, menegak, melarang nama-nama sedemikian. Thumma tarakahu, tetapi dia tinggalkan. Ya, Jabir bin Abdillah mendatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghuraikan, menerangkan kepada kita bahawa nama-nama ini walaupun di sana terdapat nas, ya, larangan untuk menamakannya, tetapi di sana juga terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak hendaklah sebutkan perkara itu sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Dan begitu juga Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang cuba untuk menghalang daripada nama-nama itu, tetapi beliau radhiyallahu anhu tak jadi untuk menghalang.
daripada penggunaan nama-nama yang disebutkan tadi. Apapun, kalau kita mendapat larangan, tegahan Nabi SAW, apa-apa yang kita mampu untuk elakkan, maka kita elakkan. Kan? Moga-moga dengan kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga kita. Kata Nabi SAW, ya ulam, ihfazillah yahfazak, ihfazillah tajid tujahak, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wahai budak, peliharalah Allah, jagalah agama Allah, jagalah apa-apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah akan menjagamu, nescaya Allah akan memeliharamu. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, nescaya kamu akan mendapati bahawa Allah lah yang akan menjadi petunjuk kepadamu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat mati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Masa tu ada lagi, kita ambil satu bab sedikit. Bab istihbab taghyir al-ism. Sedikit juga masih. Bab istihbab taghyir al-ism al-qabih ila al-hasan wa taghyir ism barra ila Zainab wa Juwairiyah wa nahwihima. Hasan juga. Hasan. Kita bisa buka. Qul qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang istihbab, galakan, baiknya taghyirul ism, menukar nama yang buruk ila hasan kepada nama yang baik, dan menukar nama Barrah, siapa yang bernama Barrah, kepada Zainab wa Juwairiyah dan Juwairiyah, wa nahwihima, dan sebagainya. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna ibnata li Umar radhiyallahu anhu kana yuqalu lahu Asiyah, fasammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jamilah, atau kama qala radhiyallahu anhu. Daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar. Kebanyakan para sahabat kalau dinamakan Ibn, maknanya namanya adalah Abdullah. Ibnu Abbas namanya adalah Abdullah Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud namanya Abdullah ibn Mas'ud. Ibnu Amr bin As namanya Abdullah bin Amr bin As, dan sebagainya. Itu di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu merupakan anak kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita nak bicarakan tentang Abdullah bin Umar ini, memang banyak kelebihan. Seumpama kelebihan bapanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga kan dinyatakan bahawa apabila wafatnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, selepas daripadanya, pada ketika wafatnya Ibnu Umar anaknya, seumpama wafatnya bapanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kelebihan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini amat banyak. Ya. Antaranya dia adalah pemuda yang paling tidak terkesan dengan dunia. Itu yang dikatakan oleh para sahabat yang turut serta bersama-sama dengannya. Seorang yang zuhud. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah bermimpi. Dia berdoa untuk bermimpi, ya, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bermimpi, dia seolah-olah melihat dua malaikat. Tak tahulah macam mana sifat malaikat
apakah bentuk malaikat. Sebab sahabat Nabi SAW yang diriwayatkan memang pernah nampak malaikat sebanyak 2 kali ialah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Walaupun Umar yang tak nampak, tapi dia nampak. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, aku berniat untuk bermimpi, maka aku bermimpi, aku melihat 2 malaikat datang kepadaku. Kemudian dia membawa aku. Kemudian habislah mimpi itu, sikit dia mimpi. Kemudian aku ceritakan kisah itu kepada Hafsah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakak kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Maka Hafsah radhiyallahu anha pun bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajuli Abdullah law kana yusalli min al-lail. Lelaki yang bernama Abdullah adalah sebaik-baik lelaki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah itu adalah sebaik-baik lelaki kalaulah dia sentiasa salat malam. Sejak daripada itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu amat jarang dia tidur kecuali sedikit radhiyallahu anhu. Diriwayatkan, menyatakan bahawa Abdullah bin Umar ini tidurnya seumpama burung. Kan burung ni kalau terkejut sikit dia akan terjaga, dia akan terbang. Gitu juga Abdullah bin Umar. Dia ceritakan dia seumpama burung. Dia salat tengah malam, kemudian dia berbaring, tiba-tiba dia terkejut. Dia pun ambil wuduk, dia pun salat. Salat letih, dia berbaring, tiba-tiba dia terkejut, ya. Maka dia pun bangun, salat balik. Itulah yang berlaku sebanyak 4 atau 5 kali sepanjang malam. Diceritakan oleh Nafi' bin Abdillah yang merupakan pembantu kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan bahawa di samping kefaqihannya, ilmunya, dia juga seorang yang zuhud, dia seorang yang jauh daripada perkara-perkara yang syubhat, ya, seorang yang suka bersedekah. Kerana dia sayangkan seorang hambanya wanita, maka dia pun sayangnya yang amat sangat, maka dia pun membebaskan hambanya. Kerana katanya, kerana aku mengikut firman Allah Subhanahu wa taala, dan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dan kamu tidak akan mendapat kebaikan sehinggalah kamu menginfakkan apa-apa yang kamu sayang. Ya, gitulah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya anak kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bapanya, mungkin kakaknya, dinamakan sebagai Asiyah. Asi. Apa maksud Asi? Yang buat maksiat dulu-dulu, yang ingkar, yang enggan. Ini mungkin nama pada zaman jahiliyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menukarnya dengan nama Jamilah, dengan nama Jamilah. Begitu juga kita. Kita bila ada anak, bila ada cucu, jangan kita bawa nama dulu baru tanya. Susah kan? Kita tanya dulu, kita cari dulu. Jangan kita cari nama-nama yang glamour. Susah kita nak sebut, berbelit-belit kita, kan? Cikgu nak panggil pun dah jadi makna lain. Kawan-kawan nak betah lagi. Nama-nama yang mudah dan memberi makna yang besar. Dan kita elakkan nama-nama yang makruh, nama-nama yang menunjukkan menunjukkan kehebatan yang melampau. Itu juga satu illah, satu sebab mengapa nama-nama sedemikian itu dilarang. Ya, nama-nama yang menunjukkan kehebatan yang melampau. Carilah nama-nama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita mampu, nama-nama para ulama kalau kita mampu, dan nama-nama orang yang hebat kalau kita mampu, ya. Kalau kita tak mampu, nama-nama lama pun tak jadi masalah, kan? Janji dia mempunyai makna yang baik. Itulah sedikit yang mampu kita ambil pada malam ini, yang berkenaan dengan prinsip asas dalam kita berurusan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak kita ambil keseluruhannya berkenaan dengan nama-nama dalam kitab Al-Adab Imam Muslim rahimahullah. Moga-moga ia sedikit sebanyak dapat memberi peringatan kepada kita, dapat kita mengingat kembali bahawa agama Allah Subhanahu wa taala ini ada undang-undang daripada sekecil-kecil perkara
Sinilah kepada sebesar-besar perkara, moga-moga kita mampu untuk melaksanakannya, untuk menepatinya, untuk melakukannya sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita berjaya menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapat kelebihan-kelebihan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sedikit yang mampu saya sampaikan. Semoga baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kurang berkenan saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa taqabbal min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana min asma'i syaqiyya wa la matluba wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.